Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zul bangun, Zul tengok chart, Zul ada nampak sedikit aku kata data yang menunjukkan boleh menyebabkan Bitcoin melakukan kenaikan. Zul tengok aku kata di DXY, di kata S&P 500. Nanti Zul akan tunjukkan data tu kenapa Bitcoin ada buat correlation ataupun kuartal perhubungan dengan pergerakan DXY dan juga S&P 500. Dia tu akan tunjukkan chart tu kenapa chart itu boleh menyebabkan Bitcoin melakukan lagi kenaikan, dan even di malam tadi pun dia nampak Bitcoin dah berada atas 23, di mana secara live ataupun di review sebelum ni tu cakap Bitcoin sekiranya break 23 kita ada opportunity untuk sampai ke 26, dan di major resistance akan sampai ke kawasan 29, dan sekiranya kita break 29 ada possibility untuk kita buat lower high kita, official lower high kita di kawasan dengan current low di kawasan 17k, iaitu di 49k. So nanti tu akan tunjukkan di chart tu, anda terang untuk anda lebih faham. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari ini. 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. Nanti tu akan onkan tu punya zoom in. Okey, yang ni. So pertama kali kita akan tengok current total market berada di mana. So total market, siapa yang tahu, total market kali kita berada balik di 1 trilion USD dollar. Sebelum ni kita berada di 800 bilion, naik kepada 900. So untuk dalam 2 hari ni, hari semalam dan hari ni kita dah berada balik di kawasan 1 trilion. So ingat total market Bitcoin masa buran kita berada 2 trilion. 2 trilion. So ini kita berlaku pengurangan untuk current adalah dalam 50% pengurangan dalam aku kata total market crypto secara keseluruhannya. So tengok volume yang tinggi semalam iaitu 110 bilion. Kemudian BTC sedikit regain momentum malam daripada 41 dan 42. Kemudian Ethereum sedikit drop daripada 18.5 ataupun 18 point something, tapi kita tengok pagi ni hanyalah tinggal 18.0. So meaning kenaikan semalam kita nampak adalah kenaikan yang lebih banyak dalam Bitcoin berbanding altcoin. Nanti kita akan tengokkan di chart. So guys, kita tengok review ataupun ringkasan untuk semalam. So ringkasan di page top 100 coin Bitcap. So yang ni tak nampak ni, so selalunya dia akan ada exam, mungkin ada something wrong ataupun update baru. Nanti tu akan check balik. Apa kita tahu dah pergerakan kat sini. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada mana? So macam cakap kan, Bitcoin currently berada above 23k. So 23.4 dengan semalam kenaikan 7.71 daripada weekly kita hanya dalam 1% 2%, tapi kenaikan semalam terus menyebabkan weekly kita naik terus ke 21%. So Ethereum, so masih lagi sama 1.5. So tak banyak berlaku perubahan untuk semalam, hanyalah 3.43. Kalau sebelum ni kita tengok Bitcoin hanya 1%, 2%, dan Ethereum sampai 6%, 10%. Tapi hari semalam adalah cakap tadi disebabkan dominasi market Bitcoin meningkat dan Ethereum sikit menurun. Kita nampak Bitcoin yang melakukan peningkatan semalam dengan volume yang tinggi iaitu 7.7%, Ethereum hanyalah 3.4, tak banyak berlaku perubahan. Tapi apapun, untuk Ethereum secara weekly kita dah naik 50% daripada harga terendah iaitu untuk minggu last week. Minggu ni kita dah naik 50%. So lain-lain altcoin anda tengoklah, BNB 4%, SRP hampir 4%, Cardano 7.29 daripada 45 ke 51 sen. So cakap bila Bitcoin strong kita akan nampak altcoin pun akan ikut. Sebab tu cakap sekiranya anda invest dalam crypto, make sure anda alert ataupun make sure anda fokus chart Bitcoin, dan make sure apa pun anda beri priority dulu ke atas technical analysis di Bitcoin, barulah kepada altcoin yang anda nak buy. So lain-lain altcoin kita tengok Solana 10%, Dogecoin 4%, Polkadot 6% dan so on. Anda tengok even walaupun semalam Matic drop sikit 0.3, macam Matic ni currently berada di kawasan 90 sen dolar ataupun dalam $1 adalah kawasan dia punya major resistance. So normal kita ada berlaku situation dan susah sikit nak break, tapi apapun untuk Matic maknanya dalam weekly kita dah naik 70% untuk Matic. So banyaklah Avax pun 45% weekly, Shiba Inu 22%, so Uniswap 30%. Anda boleh tengoklah di kawasan ni. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi chart. Sebelum pergi ke chart, Zul nak tengok dulu banyak. Zul nak tengok aku kata
fear and index. So fear index kita berada di mana? So ini adalah fear and index. So fear and index sebelum ni ikutkan currently kita berada di 30, increase daripada 1 digit naik 16, 20, 30. So getting good punya. Tapi tu nampak expected kita boleh naik lagi mungkin sampai first green tu ada potential untuk kita sampai ke kita punya official lower high iaitu di kawasan 49. Itu sudah terangkan sebelum ni, dan untuk nanti kalau anda nak tengok secara detail anda boleh request bawah, nanti saya akan terangkan secara detail. So hari ni kita akan tengok fear index 30 dalam masa 1 jam lagi. Kita akan update aku kata fear yang baru disebabkan kenaikan malam aku kata dalam current market. So expectation kan untuk fear index kita akan lebih tinggi daripada 30. So ini kita akan getting less fear. Tu getting less fear tu anda perlu beware. Sebab apa? Jangan terperangkap dalam keadaan aku kata bear trap. Sebab apa? Kita nampak kita still lagi dalam bearish market, dan expectation dalam bearish market lah 3 tahun. Tu tahun 22 masih lagi expectation kita bottom, dan Bitcoin potential belum lagi bottom berdasarkan deadline adalah kita bottom adalah hujung tahun. So guys, let's go kita pergi ke chart. So di chart apa yang dah berlaku untuk hari ni. So inilah S&P 500. Nanti Zul akan terangkan S&P 500, aku kata DXY dollar dan aku kata Bitcoin. So kita pergi dulu ke Bitcoin untuk kita tahu apa data kenapa juga S&P 500 dan juga DXY dollar tu akan efek pergerakan Bitcoin. Nanti Zul akan tunjukkan iaitu di Bitcoin. Kita akan tengok di chart Bitcoin apa yang berlaku untuk semalam. So untuk semalam atau Bitcoin yang ni, Zul nak, kalau anda nak tengokkan chart yang lebih clear sikit iaitu di kawasan ni, Zul ada tunjukkan iaitu Bitcoin kita semalam berada di major resistance 23 dan major support level penting, level ada 17.6 23. So untuk hari ni kita dah breakout dengan 4 hours. So adakah di daily? Sekiranya daily candle ini, so ini adalah daily candle ini penting maknanya dalam masa 55 minit. Dalam 55 minit iaitu dalam, kalau anda nak tengok masa adalah pukul 8 lagi. Pukul 8 lagi sekiranya candle ini close above atas ni, good maknanya. Sebab apa? Sekiranya kita close atas ni untuk Bitcoin naik atas adalah cerah. Sebab apa? Tak ada sebarang halangan di kawasan ni, kecuali kita ada first halangan kita akan nampak di lower ni adalah di kawasan 26k. Kemudian kita nampak yang mostly kita nampak yang lebih dasar lah di kawasan ni, iaitu di kawasan yang ini. So dalam 28. Apa dekat 28, 29 ni? 28, 29 adalah kita punya lower sebelum ini. Yang mana kita nampak yang ni, kawasan ni kita drop 40%, kita consolidation lama hampir 4 bulan, 5 bulan di kawasan ni. Kemudian kawasan ni kita consolidation juga, kemudian break. So ini adalah kawasan penting dalam kawasan 29. Plus and minus kita cakap boleh saja 30. So antara 29 tu plus minus atas bawah 29 plus 1000 30k minus sikit 28. So antara tu dah 29k adalah kita punya point yang break penting. Sekiranya dapat breakout lagi ini 29 ini kita akan naik lagi atas. Sebab apa? 29 adalah kita punya major resistance dan currently dengan low adalah berada di kawasan 29. So kalau tu akan pergi check balik di Bitcoin, anda perlu tengok yang ni, ini adalah point yang penting yang tu tunjukkan ke manakah kita punya current major support dan major resistance. Major support kita berada di 219k, plus minus adalah hantar kita boleh sebut 20k. Major resistance kita berada di 29. Yes, kita ada point yang penting, point of control kita panggil 23, 26 ini. Sebab apa? Kalau kita breakout ni kita ada lagi, kita nampak momentum Bitcoin untuk naik atas. So, untuk hari ni kita akan tengok untuk chart Bitcoin good dan sedikit untuk Bitcoin untuk melakukan breakout. Sekiranya daily berjaya breakout ni, kita ada potential untuk hari ni akan ada naik lagi kawasan 26. Kalau breakout 26 kita ada point penting, kita ada aku kata point yang penting ni, point of trigger untuk lead kita pergi ke major resistance 29. Normal untuk price jatuh ke bottom kawasan 20, expected akan bila kita tahu kita resistance, kita tahu support, kita tahu price itu adalah opportunity untuk bound di kawasan ini. So meaning untuk pergerakan ni ada opportunity untuk sampai ke 29. So apa-apa nanti Zul akan tunjuk kenapa Zul expectkan ada sedikit harapan untuk Bitcoin. Yang pertama, data yang pertama adalah di daily. Kita dah breakout 23. So kalau daily ni close, kita ada opportunity untuk dapat naik balik. Tapi sekiranya daily ini kalau kita tengokkan besok, adakah aku nak teruskan confirmation atau tidak? Confirmation kita hari ini. Tapi kalau besok daily candle close balik below ni, meaning kita nampak hanyalah fall breakout. So apapun untuk current time dalam masa 53 minit lagi kita tengok candle ni close. Kalau candle ni close, meaning kita nampak opportunity untuk sampai ke kawasan 26. So itu Bitcoin. Kenapa akan ada berlaku lagi kenaikan untuk di kawasan ni? Kita tengok adalah sebelum ni tu ada sharekan DXY dollar. So pertama, kenapa Bitcoin nak naik? Bitcoin dah tanda tunjuk naik. DXY pun menandakan tanda-tanda dia nak drop. So sebelum ni cakap kita ada reversal pattern untuk minor pergerakan ni untuk price target at least ke balik ke 100 point untuk DXY dollar. So ini apa tengok kita ada aku kata
reversal pattern, kemudian breakout. Selalunya siapa yang follow tu lama, dia cakap sekiranya kita ada pattern bearish, kemudian kita breakout, kemudian kita masuk balik ke kawasan dalam channel. So meaning ini adalah fake out untuk DXY dollar. So meaning apa yang berlaku, kita akan boleh trigger balik pergerakan ini. So secara technical, meaning sekiranya tadi kita nampak dolar, kita nampak Bitcoin ada penyunting sampai 26, 29. So apa ni, untuk pergerakan itu kita akan nampak correlation ataupun kesamaan dengan ni. DXY boleh sampai kawasan ni. So DXY maknanya hampir flash untuk kejatuhan kawasan ni. Apapun kita tengok macam mana, still lagi orang kata baru. Sekiranya kita nampak pergerakan ni, Bitcoin naik, kita akan nampak DXY boleh drop ke kawasan ini. So itulah untuk DXY. Tapi walaupun kita berada di point yang penting, adakah dia akan jatuh tak, kita akan perlu tunggu confirmation untuk DXY adalah bila dia break kita punya trend line bawah ni. Kalau kalau at least daily body close below ini, barulah kita nampak confirmation untuk drop ini. Dan sekiranya kita nampak confirmation ini, meaning kita nampak, kita tahu Bitcoin boleh sampai ke kawasan kita punya level next point 26 dan juga 29k. So itulah yang pertama anda perlu tengok di DXY. Chart ini confirmation adalah breakout candle ini dengan body close di bawah trendline ini. So itulah untuk DXY. Kemudian kita akan tengok juga S&P. Kenapa S&P? So S&P 500 kita akan tengok kan mana dua chart. Okay, ES1. Kita tengok ini apa yang berlaku. Kita tengok adalah kita ada point, aku kata point penting kat ni, iaitu di mana kita tengok ni, kita ada yang ini, mostly kita nampak yang ni. Kita berada di kawasan ni adalah kita nampak kuarter support, naik atas, breakout, resistance dan caliber ada di resistance. So kita nak tengok sekiranya ESP 500 dapat breakout ini, dan breakout ini akan lead untuk Bitcoin more naik atas. Naik sampai mana? Ini kita akan tarik Fibonacci. Nanti dia akan pergikan 4 hours. So 4 hours kita akan dapat point yang penting sikit. So next point penting adalah di kawasan ini, iaitu di kawasan 3900. Next point lah di kawasan ini. Mostly kita tengok ialah kawasan ini. So net untuk kawasan 4.1k adakah boleh sampai? So kini kita akan tengokkan Fibonacci swing high ini to swing low. Kita akan dapat Fibonacci di kawasan kita punya resistance. So meaning ada opportunity untuk S&P naik lagi atas. Sekiranya kita dapat breakout 39 ni stabil kuatan, ada opportunity untuk dia sampai ke kawasan 41. Bila ada opportunity untuk sampai 1, meaning kita ada position untuk breakout kita punya resistance. Breakout resistance box ini meaning kita akan point target lah di kawasan 1.2 dan 1.6. Kenapa 1.2 1.6 kita penting? 1.2 1.6 penting adalah kita punya kawasan. Kalau Zul tarik dia punya kuatin lah minor resistance. Untuk major resistance untuk ESP ni, S&P ni kita tarik daripada high dia, iaitu yang ni, dan dengan current low, higher high dan current low dah ini. So kita akan dapat kita punya Fibonacci adalah spot kita punya main quarter resistance kita, iaitu di kawasan 0.6 dan 0.2. Kalau anda tengok yang ni, mungkin boleh tengok letak tanda price kat ni, iaitu dalam kawasan 4.5k dan juga dalam kawasan 4.3k. So ada apa kawasan ni, kalau ikutkan tadi yang bawah ni kita nampak yang dia cakap tadi, sekiranya kita berjaya breakout ini, point berkait adalah 1.2 1.6. Anda tengok align price target kita align dengan kita punya resistance yang besar, iaitu kawasan 1.2 43, 1.6 45. So meaning ini adalah pergerakan yang kita nak tengok untuk kata pergerakan di Bitcoin. Sekiranya Bitcoin nak naik sampai 39, sekiranya S&P boleh naik sampai kawasan 45, 43, meaning ini ada potensi cerah untuk Bitcoin sampai lower height juga. Lower height yang mana? Bitcoin expectation boleh sampai di kawasan ni. So akan tunjukkan balik, iaitu sebelum ni pun dah tunjukkan, iaitu daripada low, daripada high, iaitu yang bawah ni, dari atas ni 68, 69 ke swing low dia lah dalam 17. Expectation untuk dia punya major resistance Bitcoin boleh sampai di kawasan level ni, iaitu antara, kalau ikutkan boleh tak price adalah antara 58k dan juga 49k. Kita target 49k. Kenapa? Untuk Bitcoin sampai kawasan ni penting. Ini adalah point yang didekatkan untuk terangkan secara live ataupun semalam, dan dah beberapa review sebelum ini terangkan, iaitu point penting untuk kita withdraw kita punya bull trend line, di mana bull trend line ni breakout saja kita akan naik buran. So meaning untuk pergerakan ni penting. So untuk release bound, sebab apa? Daripada hujung awal tahun ataupun hujung tahun lepas, daripada bulan 11 sampailah bulan 17, hari ni bulan 7, kita tak pernah ada lagi release bound. Kita keep buat lower low, dan kita tak pernah buat lagi lower height yang auspicious. Walaupun kita ada lower height
lower height ni. So lower height ini adalah bukan lower height yang legit ataupun bukanlah lower height yang official. Macam mana kita nak lower height official bila lower height itu daripada current lower low touch kita punya kata resistance. So berdasarkan ni contoh untuk bagi semua ni swing high dan turn swing low, price yang naik daripada bawah ni bound tak pernah touch kita punya kawasan resistance, iaitu kawasan ikutkan itu masa tu 62 dan 58K. Tengok price ni daripada lower ni tak pernah touch, lower ni pun tak pernah touch. So currently kita lower low barulah di kawasan 17.6. So kenaikan ni macam tadi, S&P boleh naik sampai kawasan resistance, Bitcoin pula boleh sampai ke kawasan ni. So adakah ini untuk kata long term? Bukan. Bagi Zul ini hanyalah untuk short term pump, untuk release bound. Sebab apa? Sebaik saja kita sampai kawasan ni ada opportunity untuk drop. So meaning align dengan Zul cakap sebelum ni, kita targetkan bulan 8, bulan 9, bulan 10 akan ada release bound. Release bound ke kita punya major resistance ataupun kita punya untuk create kita punya official lower height. Kemudian kita akan jatuh balik bulan 11, mungkin bulan 11, bulan 12 kita akan bottom untuk end of the year. So meaning untuk pergerakan ini maknanya align dengan tu punya analysis untuk 4 years girl, di mana tahun pertama kita akan ada bottom. Tapi apa pun tu tak nampak pergerakan ni boleh sampai 45 sebabkan data-data sebelum ni selalunya lower high kita akan nampak tahun kedua ataupun tahun ketiga bearish market. So disebabkan tahun ni adalah kita tahun pertama bearish market, so mostly apa yang nampak, mostly kita nampak at least price tu boleh naik sampai 29 saja. So expected boleh naik sampai 29, kemudian kita akan buat sideways lagi kawasan ni, kemudian kita akan buat ada last drop. Expectation end of the year bulan 12 kita akan dapat bottom. Kat mana bottom? Berdasarkan circle market kita ada dalam kawasan 10K, dan sekiranya price tu buat seperti mana yang dijangkakan 10K, meaning 10K kita boleh buy, dan tunggu untuk tahun kedua, tahun ketiga barulah kita akan dapat lower high kita. Lower high kita kalau price itu berada 10K, meaning bukan dah 49, kita expect dalam 45 kata set go. Kalau kita tarik balik Fibonacci dan drag balik di kawasan 10K, meaning kita punya major resistance tu berkurangan daripada 50 jadi 46 ke 55. So itulah expectation tu untuk berlaku dalam market. So kenapa kita nak predictkan berlaku kat atas? Sebab apa? Ini adalah bukan predict, ini adalah berdasarkan data-data yang lepas. Sekiranya Bitcoin follow seperti mana data yang akan berlaku, yang sekiranya Bitcoin follow seperti mana yang expectation kan, meaning dia follow seperti data lama, so meaning kita boleh anggapan Bitcoin on track untuk meaning pergerakan Bitcoin adalah healthy walaupun drop sampai 10, itu adalah pergerakan healthy untuk kita next punya bulan. So guys, itulah kata pergerakan Bitcoin, tapi juga kita tak expected untuk yang ni boleh naik sampai lower 49, at least maksimum sampai 29 saja. Kenapa 29? Di kawasan ni kita ada, iaitu kalau ikutkan ada satu channel, ada draw satu channel ni. Kalau anda tengok ni daily, so daily kita ada still lagi dalam pergerakan downtrend. Ingat, untuk currently kita masih dalam downtrend. Kenapa downtrend? Kita masih lagi bergerak dalam pergerakan channel downtrend. So meaning kita boleh lagi untuk sideways mungkin sampai di kawasan 29. So cakap walaupun kita ada trendline ni, disebabkan trendline ini bukan trendline valid, tak pernah touch kawasan ni. So trendline ini sekiranya breakout pun kita hanya nampak pergerakan tu mungkin hanya akan sideways. So align dengan punya analisis tadi, breakout boleh sampai 29, mungkin kita akan sideways, kemudian kita akan sideways untuk sampai kuartal creep. Bila price tu daripada lower low, tak ramai yang tak buy di kawasan ni, even tu pun tak buy. Apa yang berlaku, price akan buat sampai 29, kita akan nampak dia akan buat, kita nampak bull flag. So bull flag itu akan menjerat ramai aku kata untuk kenaikan. So berdasarkan aku kata circle market, kita tak akan naik lagi kawasan sampai 49 untuk tahun ni. Meaning kawasan tu ramai yang kata expected untuk bull. Kemudian apa berlaku bila banyak sentiment bull, ramai yang expected orang naik, apa berlaku? Data yang dekat tadi, data akan boleh drop untuk kata liquidkan siapa saja yang leverage untuk kata long, kita akan dapat yang banyak. Meaning kita nampak price itu boleh drop ke bawah. Drop bawah itulah dekat end of the year boleh sampai ke 10K. So kalau anda nak alert ataupun kata pergerakan semasa, anda boleh like, subscribe dan hit button notification untuk dapatkan. Sebab apa? Zul akan updatekan setiap movement penting. Zul akan updatekan kat depan Zul review. Sebab apa? Zul hari-hari ada review. Setiap hari Isnin sampai Ahad, dan Isnin hari Jumaat Zul akan buat live juga pada pukul 10 malam ke 11 malam. Dan itulah untuk di Bitcoin. So hopefully anda tak perlu FOMO dalam market. Even kalau anda terlepas pun, kalau ikutkan semalam, anda tengoklah video live semalam. Penting untuk anda tengok. Sebab apa? Video live semalam tu dah terangkan apa yang penting. So dekat ni
nak buy, so adakah ni nak buy, tengok ni baru buy. So apa, 1.5 jam ni sudah terang kan, anda pandang game plan kita long term dan short term. Anda nak play short term pun tak ada masalah, tapi make sure short term anda align dengan anda punya long term position. So barulah anda buy dengan selamat, even naik ataupun turun pun tak ada masalah. Sebab apa, kalau anda short, contoh tu bagi semalam, kalau kita buy di kawasan ni, di kawasan 23, so ni kalau siapa nak buy sebelum ni, yang nak FOMO sebelum ni, kita cakap break 23, so ni dah break 23, so ni kalau daily kita dah close, so ni kita boleh tengok di 1 hour, kita akan tengok next kita punya support. So untuk pergerakan ini, semalam tu ada update kan, iaitu 1 hour, ni cakap siapa nak buy boleh di buy kawasan ni. So now price sampai ke atas, apa berlaku, kita tengok target dah sampai, swing high to swing low, resistance dah sampai pun 1.2 dan betul-betul sampai 1.6. So buy right, siapa yang ada position short term di kawasan ni dah boleh keluar modal, simpan, tunggu next support untuk short. Untuk short term momentum naik atas, yang profit tinggalkan dalam market. Sebab apa kita tinggalkan dalam market yang profit tu? Yang profit tu kita nak, contoh anda buy 1 Bitcoin, dengan katakan senang pengiraan, anda buy 1 Bitcoin dengan harga 1000. So meaning dekat atas ini anda keluar modal 1000, tapi Bitcoin yang anda perlu jual tak perlu jual 1. Mungkin anda hanya perlu jual apa? Anda perlu jual dalam 0.5. Yang 0.5 ni anda letak dalam wallet untuk long term, untuk next punya buran. So meaning anda dah untung tu, anda dapat aset secara free, modal anda kembali balik. So modal tu nak guna apa? Modal tu kita akan guna untuk cari net support. So kat sini net support kat mana? So potential adalah akan ikutkan ini. Inilah kawasan, ikutkan di kawasan ni kita perlu tengok ni low ni dan high ni. Kalau ikutkan kita perlu tengok lagi sedikit lagi low sebenarnya. Kalau ikutkan ni, ikutkan 23, anda boleh kawasan 23 ni supposedly perlu menjadi kawasan kita punya support. Kalau sebab apa, kalau ikutkan kita dah breakout yang ni. So untuk buy right ni kita perlu tengok last low dan last high. Last low candle ni, yang ni, so ini untuk 1 hour ni tak cantik nak tengok. Kita akan tengok lagi sedikit lower, kawasan 30 minit, kawasan 15 minit. So ini kita nampak ni pergerakan ni. So untuk yang ni kita boleh ambil kan, kita nampak yang ni pergerakan yang ni. So kita boleh tarik swing low ini ke swing high ini. So meaning kalau anda nak quarter position untuk next buy, kalau anda dah masuk, dah ada position bawah ni, dah ambil TP kawasan ni, net position anda lah di kawasan ini, kita akan nampak ni kita ada minor support. So apapun ini adalah di 15 minit. So tak saran kau ni 15 minit, sebab jika tu target lebih 1 hour. Tapi kalau nak tengok contoh lah ini, kalau anda nak ambil 15 minit, kalau 15 minit anda perlu ambil TP di kawasan 15 minit. Contoh tu tunjukkan contoh anda. Currently kita berada, current ni inilah punya support. So meaning kalau price ini adalah good anda position untuk buy untuk short term, dengan target kat mana? Target ialah kalau swing current high dan current low, yang ini dah touch pun. So meaning kali kita akan ada resistance kawasan ni. Dengan resistance ni, break saja resistance ini, meaning 1.6 kita hanyalah 2.4. So sikit saja. So kalau anda nak kuartal lebih selamat, tak perlu monitor dengan inilah lebih kuartal short term. Bergantung pada anda berapa time frame anda tengok. Tapi Zul mau monitor kepada 1 hour. So untuk 1 hour Zul masih lagi cari dia. So untuk pergerakan ni Zul expected untuk kali ni, kalau hari ni akan berlaku sikit ni sampai 23. Tapi juga pun kalau daily kita still lagi close atas 23 ni, meaning ada opportunity untuk naik atas, bermakna kita akan nampak untuk hari ni akan ada naik dulu. Tapi biar ada naik dulu, kemudian kita tahu dah kita ada lower low sini dan ada high. Bila kita nampak ada retestment tu nantilah kita akan tunggu next kita punya position, di mana kita akan expectation kan dengan current di low ini dan high expectation naik atas sampai ni. Ini kita akan draw support. So inilah support nantilah inilah next kita punya position untuk short expected untuk naik atas, di mana kalau kita buy di kawasan ini, kita akan break resistance, kita akan target 1.26 dan kita repeat balik, kita keluar modal, quarter profit kita tinggalkan. Tu macam cakap kan, sekiranya kita masuk position ni, kemudian price itu return balik di kawasan ni, so taklah position kat sini tak perlu jual. Sebab apa? Walaupun position short term gaining, tapi kita still lagi berada di kawasan cakap, di kawasan major quarter kawasan DCA. Macam cakap kan, penting untuk nak tengok live quarter yang semalam, penting untuk anda tengok ni. Sebab apa, kalau anda tengok ni, anda perlu tahu, dah terang kan, apakah plan long term kita, adalah apakah plan short term. So buy right, kalau anda tengok ni, akan anda faham apa yang nak terang ni, iaitu walaupun anda buy secara di kawasan ini, kemudian price tu naik, kita boleh ambil profit, kita ambil modal, profit tinggalkan. Tapi sekiranya anda masuk di kawasan ini, kemudian macam juga ni, kalau price drop balik, meaning position kat sini, tak perlulah jual. Sebab apa, kalau anda jual, anda kuartal rugi. So meaning biarkan saja, asset tu penting. Asset tu kita boleh bawa ke depan untuk long term punya expectation. Sebab apa,
di kawasan amount dalam 3 ni still lagi di kawasan kita punya average kuartal DCA, itu menyebab kawasan DCA adalah untuk long term antara 26, nanti tukar ni antara ni 26k, whatever price antara 26k dan juga 15k adalah point untuk anda DCA long term. So meaning anda boleh target whatever price antara 26 dan 15k, anda boleh buy monthly. So sekena position tadi anda boleh masukkan, biarkan saja dalam wallet long term. So kita akan tunggu next setup untuk kuartal kita punya short term gain. Anda boleh kuartal top up balik dana baru. Cakap jangan top all in. Kuartal at least anda play dulu dengan 10% kalau anda ada RM10,000. So RM10,000 tu anda target tiap bulan whatever price kawasan ni anda buy RM1,000. Tapi untuk short term pun anda place RM1,000 lagi. So meaning kalau anda dah masuk bulan 7 dah masuk RM1,000 tu untuk short position ataupun short gain kawasan ni, anda masuk RM1,000 sampai RM1,000 ni naik, anda boleh kuartal ambil TP, ambil modal, TP ambil modal, profit tinggal. Tapi kalau price tu jatuh tak masalah, yang RM1,000 tu anda buat untuk long term punya holding. So meaning anda ada dana lagi RM8,000 yang anda. So meaning itulah game plan anda. Yang penting jangan hilang modal, jangan habis modal. So itulah yang penting tu adalah, kalau anda RM10,000 buat cara RM10,000, kalau anda RM1,000 buat cara RM1,000, kalau anda RM100 buat cara RM100. So gunakan 10%. So currently kita akan kata buat pembelian hanya dengan 10% saja daripada kita punya keseluruhan modal yang kita ada. So meaning itulah kata kalau anda nak kuota follow ni, ada untuk investment ni kuota disiplin. Disiplin tu penting. Anda follow anda punya plan. Kalau anda tak follow punya plan, anda tak akan dapat untuk pergerakan yang long term, ataupun kata anda takkan sustain lama dengan kena punya behavior untuk invest. Tak yalah invest di Bitcoin ke, invest kat mana-mana pun anda perlu strategi dan anda perlu disiplin dengan anda punya strategi. So itulah di Bitcoin. So apa pun macam tadi, Bitcoin dia tak nampak pergerakan ni boleh sampai ke kita punya 49 tu. Dia nampak at least sampai ke 39. Apapun beware dengan market. Kita still lagi dalam bearish market. So sekiranya kita drop kawasan bawah balik, meaning kita boleh drop balik ke kawasan kita punya 17. So apapun untuk hari ni sedikit bullish untuk Bitcoin, at least untuk pergi ke 25. Sekiranya kita tengok daily ini close above ni, dan above kawasan ni juga adalah above di kawasan 23. Kalau kita tengok balik hari ni, candle hari ni pukul 8 nanti candle baru, kemudian kita tengok candle tu masuk balik kawasan ni. So meaning kita holding, kita akan tunggu confirmation adakah price tu nak close balik below ni. Kalau price besok close balik below 23, meaning 23 akan jadi kita punya recent balik support kita berada 17. Bila itu kita akan expected boleh drop balik ke kawasan 17. So apapun hari ni good untuk Bitcoin, sedikit cerah untuk naik atas. Tapi pun anda perlu beware, jangan nak buy tak salah, anda buy pun make sure anda buy tu untuk long term ataupun short term. Buy position short term juga boleh, anda boleh masukkan ke dalam punya long term plan. So make sure anda tengok pergerakan buy anda itu untuk short term link dengan anda punya dengan long term. So cakap kalau siapa yang tak faham mungkin keliru, make sure anda pergi balik video malam yang tu buat live tadi, ada 1 jam 23 minit ni, lama sikit tapi penting maknanya, iaitu long term dan short term game plan. So ini anda faham lah, meaning kalau anda tengok ni anda akan lebih secure nak buy kawasan ni, walaupun price jatuh pun tak ada masalah. Sebab apa? Anda buy tu still lagi untuk kata dalam position untuk long term. So itu adalah untuk di sedikit analisis untuk pagi. Kita akan tengok untuk di ruang komen. So ruang komen semalam ada yang tanya pasal ni. Tu sekarang dah kata 2.30 pagi pun masih kata nak FOMO, tak masalah. So dulu tengok Matic. Aku tengok Matic kejap. So Matic sebelum ni dia dah share kan, dia akan refresh baik. Matic currently berada di major resistance, iaitu dalam $1. So jika sebelum ni kita nampak ada opportunity untuk dia akan berlaku rejection di kawasan ni. Sebab apa? Inilah poin penting yang ni. Kawasan 0.9 ni adalah kawasan-kawasan ni. So meaning nampak resistance. So sekiranya kita naik atas lagi, apapun kita ada target yang ni, swing high ini to swing low ini, kita ada target dalam break ni lah 1.2, 1.6. So price boleh sampai lagi 1.2, 1.6. So next buy kalau anda nak buy Matic untuk short term adalah kita nampak perlu tengok tadi untuk di 4 hours ni, kita tengok sekiranya dia dapat breakout ni, kemudian berlaku pengurangan. So kita dapat swing low to swing high, kita tarik Fibonacci, dapatkan kita punya box. Itulah level untuk anda kuartal buy untuk kuartal long term. Tapi pun kalau anda nak gain tak salah, tapi kalau drop bawah ni anda boleh holding untuk long term. Kalaupun anda nak break even ataupun sedikit loss dalam 1%, terpulang kepada anda punya strategi. Bagi Zul, Matic adalah good position coin antara altcoin yang bagus anda untuk long term. Sebab apa? Altcoin ni dia ada target juga untuk dia punya altcoin
untuk beli. So cakap dalam bear market ni Zul akan target Bitcoin dan Ethereum, kemudian nanti bila Bitcoin bottom barulah Zul akan start aku kata buy di Matic. So kalau anda tanya Zul, adakah Zul akan buy di kawasan ni? Zul tak akan buy di kawasan ni sebab apa? Currently bearish market, kita masih lagi belum dapat bottom, dan bercakap di bottom Bitcoin adalah expectation belum 10k. So 10k di Bitcoin boleh menyebabkan Ethereum di 500, Matic masa tu boleh sampai ke kawasan ini, iaitu dalam kawasan 10 sen dan 4 sen. So untuk Matic Zul dah ada dalam portfolio dalam 200 lebih tu pasti, tapi memang 200 lebih coin tak masalah, biarkan. Kalau naik Zul dapat value sebab apa currently Zul Matic pun Zul punya average berada di 1.6. Zul tunggu opportunity. Macam cakap tadi, untuk Bitcoin end of the year bottom, bila bottom tu expected untuk Matic kita boleh dapat dalam 10 sen dollar dan juga 4 sen. Kalau sampai kawasan ni memang barulah Zul akan start buy. So apapun itulah yang Zul selalu cakap dengan anda, untuk altcoin memang Zul tak akan buy lagi kecuali Ethereum saja. So currently Zul hanya fokus, dana Zul hanya fokus untuk Bitcoin dan Ethereum. Kenapa? Macam cakap tadi, altcoin ni akan jatuh lagi bawah. So altcoin ni Zul bukan untuk short term, Zul tak kisah untuk gaining short term. Zul mau untuk long term, untuk net buran. Sebab apa? Kenaikan kalau dapat kawasan bawah ni, kalau anda nak buy kawasan $9 dengan kawasan 10 sen dollar, aku kata banyaklah anda perlu buat keluar dana kalau ikutkan dalam 70%. Kalau anda buy 1000 coin kawasan ni, anda perlu, kalau kita tunggu dapat rezeki kawasan 10 sen ni, meaning kita hanya perlu buat keluar at least 20% saja daripada apa yang kita keluar ni. So itulah cakap, inilah sedikit aku kata bukan advice ke apa, tapi ini apa yang Zul nak buat. Kenapa Zul tak buy lagi altcoin? Zul nampak lagi Bitcoin ada opportunity untuk sampai lagi lower bottom di kawasan expectation dalam 10k. Bila Bitcoin 10k tu anda tengoklah nanti altcoin ni akan jatuh dalam 90%, 95%. Untuk Matic 95% kita akan berada di kawasan aku kata 10 sen ni, 15 sen. Kalau 98%, inilah 95%, kemudian 98% akan berada di kawasan 4 sen. So inilah kawasan yang Zul look for buy untuk long term. Kalau Matic jatuh kawasan ni dan Bitcoin masa tu dah berada 10k, ini bermakna green light untuk Zul invest dalam Matic. So guys, hopefully analysis untuk ini dapat membantu anda apakah pergerakan yang akan berlaku. So aku kata buat plan untuk pergerakan anda. So make sure anda guys like, subscribe, hit button notification, dan sekiranya anda data terkini dan sekiranya anda nak tengok chart Luno, Zul ada dekat monitor chart Luno. Buat apa kalau untuk di Malaysia ni ramai kita guna Luno, senang saja. Di Luno, chart Luno Zul akan sharekan di Discord channel saja. So di Discord channel ni macam mana anda dapat? Anda senang saja, anda pergi ke Zul punya channel, kemudian anda join dia punya YouTube membership. Ada button join, anda klik saja button join, buat transaction. Kemudian kat dalam dia punya page akan ada home, video, playlist, community, membership. Klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. Anda klik saja link itu, anda terus automatik masuk ke dalam Discord channel. So membership ni akan hanya anda nampak setelah anda klik button join dan buat transaction untuk join punya YouTube membership. So guys, apapun itu saja untuk pagi ni. Hopefully Bitcoin dapat regain naik ke atas lebih tinggi 26, 29. Tapi apapun, ini adalah bercakap, ini adalah untuk short term pump saja, bukan untuk net sampai buran all time high, bukan. Ini berdasarkan market, ini adalah untuk release bound saja. Release bound kita sampai mana? Zonanya expectation kalau boleh match pun at least sampai 29. Kalau break 29 nanti kita akan sembang lagi, kita akan tengok apa lagi data yang boleh naik sampai ke atas. So guys, like, subscribe, jumpa anda live secara malam ini, iaitu pukul 10 sebelah malam. See you again. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.